Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dah lambat sangat dah ni dekat pukul 9. Okey, saya nak ulas sedikit berkenaan dengan laporan-laporan yang dibuat oleh individu-individu yang didakwa dah diperlakukan sebagai mangsa oleh Dai Syahid ini tadilah. Okey, kalau kita tengok terdapat 3 pertuduhan, setakat inilah terdapat 3 pertuduhan di mahkamah yang saya tahu di Petaling, dengan satu lagi adalah di Shah Alam, okey, untuk Dai Syahid. Dan kemudian laporan-laporan lain yang banyak berjela tu kita tengok ada yang cakap sampai 9 laporan, ada yang cakap dalam kalau nak di-recordkan everything mungkin dalam berbelas kot. Saya tak follow up sangat pasal isu tersebut. Tetapi ada saya tengok semakin lama tu semakin meningkatlah dia punya jumlah laporan. Okey. Untuk dari Syahid ini tadi. Tapi yang dituduh itu adalah sebanyak 3. Okey, bagi netizen biasa dekat luar mungkin kurang faham kenapa setiap laporan tersebut tidak diambil dan tidak dituduh dekat mahkamah. Okey. Pertuduhan mahkamah ini bukan satu benda yang mudah untuk dibuat. Okey, kalau sesuatu perkara tersebut tidak ada keadaan di mana mereka boleh membuka kes dan tidak ada prima facie ke, tak ada sumber yang jelas daripada laporan tersebut, mereka tidak akan buat pertuduhan mudah-mudah dekat mahkamah. Sebab kalau pertuduhan mahkamah ini pada kebiasaannya memang dia akan ada kes atau ada kes. Maksudnya ada prima facie, ada kecenderungan untuk ada bukti-bukti yang lebih lah berbanding dengan kalau dia punya laporan tersebut dipanggil sebagai NFA, maksudnya no further actions. Maksudnya dekat sini sama ada laporan tersebut tidak boleh sampai seseorang itu terdapat pertuduhan-pertuduhan tertentu dekat mahkamah, ataupun ada kebarangkalian mungkin pertuduhan tersebut adalah pertuduhan palsu. Okey, bukan saya nak cakap semua pertuduhan daripada berbelas pertuduhan ni tadi pertuduhan yang palsu, tidak. Tapi kalau dia ada lambang NFA kalau tak salah saya, okey, adalah no further action, maksudnya pertuduhan tersebut bukanlah pertuduhan yang sangat jelas. Okey, tapi kalau sesuatu pertuduhan itu memang jelas, bukan maksudnya saya nak cakap dia salah secara keseluruhan, tidak. Selagi dia belum disabitkan kesalahan dekat mahkamah, maksudnya bila dah dibawa ke mahkamah, maksudnya itu ada kecenderungan kepada kes yang kuat lah. Okey, berbanding dengan no further action ini tadi, maksudnya pelaporan tersebut tidak kuat. Okey. Kalau kita nak tengok daripada prospek ini tadi kan, bila terdapat 3 ini pun dah rasanya memang sangat cukup susah sebenarnya untuk kita cakap kita nak selesaikan isu ini dalam tempoh masa yang terdekat. Mungkin dia akan memakan masa bertahun-tahun ni kalau ikut prosedur kes yang sebenar, sebab keadilan untuk mangsa dengan suspek juga sebenarnya. Sebab dalam proses perundangan, dia tak sama macam kita tengok proses hari ini disabitkan, kemudian esok dah boleh dihukum, tidak. Kalau seperti itu, mungkin ia tidak mendatangkan keadilan kepada mangsa dengan juga suspek. Okey, yang mana kalau mangsa dengan suspek ini dia dituduh hari itu dan di keesokan harinya terus dapat hukuman, itu pada saya tidak adil lah. Okey, tapi mahkamah ini sangat adil. They very fair and square. Kalau ada fakta, ada bukti, ada pertuduhan, dia akan run that boleh teruskan perjalanan kes tersebut dan dan masing-masing pihak-pihak boleh mendapat keadilan antara keduanya lah. Jadi bukan hanya keadilan bagi pihak orang yang memberi laporan ini tadi, ia juga keadilan untuk mereka yang yang dituduh itu tadi. Maksudnya dekat sini seseorang penjenayah juga punya hak sebenarnya untuk kalaulah katakan dia bersalah, dia juga punya hak untuk dikurangkan hukuman tersebut kalaulah dia memang bersalah. Tapi
pembuktian itu adalah pembuktian yang agak susah sebenarnya kalau dekat mahkamah. Kenapa saya boleh bercakap pasal isu ini sekarang ini, sebab saya memang, kalau anda sendiri tahu, memang saya berminat dengan dalam bidang kepolisan, jenayah, dan mahkamah. Saya akan banyak membaca berkenaan dengan prospek-prospek perundangan. Bukan hanya kerana apa yang berlaku pada saya sejak daripada 6 bulan yang lepas, tetapi juga memang saya sebelum ini pun memang saya membaca berkenaan dengan beberapa prinsip-prinsip perundangan dan bagaimana polis melakukan siasatan. Mereka sangat-sangat teliti. Kalau sesuatu laporan tersebut, dia nak buka kes pun bukan mudah juga sebenarnya. Dia bukan perkara yang macam kita bila kita buat report terus ada pegawai penyiasat ke yang akan siasat kes, tak. Bila orang buat sesuatu report dan buat macam ada satu laporan polis lah, orang nak buka kertas siasatan itu, dia kena ada very strong report, baru dia akan buka kertas siasatan. Dan bila dah dibuka kertas siasatan itu, kalaulah apa yang terdapat bila berlaku, bila sudah dilantik pegawai penyiasat dan dilihat ada unsur-unsur jenayah di dalamnya dan benda itu akan disabitkan ke mahkamah, selalunya laporan itu memang sangat susah untuk kita withdraw balik. Tetapi kalau laporan tersebut dibuat dan kemudiannya katakanlah bila penyiasatan dibuat dan ada unsur-unsur jenayah yang didapati dalam proses atau perasa awal itu, dan benda ini dah dibawa ke mahkamah, orang yang nak menggugurkan tuduhan tersebut ataupun orang nak tarik balik report, dia kena ke mahkamah. Ini pernah berlaku kepada beberapa kes yang pernah saya kenalikan sebelum ini. Katakan dia punya satu kes tu memang very strong, sangat kuat, dan ada bukti-bukti yang menunjukkan ada unsur-unsur jenayah di dalamnya, dan report itu memang terpaksa ditarik bila dengan cara mahkamah itu sendiri. Tetapi kalau dia report and then bila dah dilakukan siasatan tetapi tidak ada bukti-bukti yang kukuh, ia akan boleh senang untuk diatur sejak daripada peringkat awal itulah, tak sampai ke mahkamah. Jadi report itu boleh senang untuk digugurkan. Sebab itu kalau macam orang cakap, nanti saya report anda pergi pihak polis, tak semudah itu untuk buka kertas siasatan sebenarnya. Dia kena buka kertas siasatan tu dengan bukti, dan satu lagi adalah fakta yang jelas, supaya wujud unsur-unsur jenayah di dalam report tersebut. Dan cara penulisan report pun itu mempengaruhi keadaan sebenarnya. Sebab selalunya bila orang nak buat report, dia akan selalu pergi ke satu bila dia pergi ke balai tu, and then dia just nak buat report terus. Sebenarnya kalau saya pernah buat beberapa report, bukan hanya untuk sekarang tahun ini saja, sebab saya pernah buat report untuk orang itu kan. Selalunya dia bila nak buat report ini, kita tak boleh terus direct ke balai polis, sebab bila you dekat balai, orang tadi dia tak akan atur perkataan atau ayat-ayat anda. Selalunya ayat-ayat tersebut bukan ayat-ayat yang sepatutnya digunakan sampai boleh buat report anda tu very strong untuk dibawa pada kes siasatan. Jadi apa yang kena anda buat adalah bila anda nak buat report, anda kena ada rujukan lah, mungkin pada pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan, bisa kata polis ke peguam ke, mereka yang akan tolong anda bagaimana nak buat laporan tersebut supaya report tu tadi boleh digunakan dan orang macam pihak polis tu boleh membuka kertas siasatan untuk report anda, supaya dia jelas dan senang untuk difaham. Dan kita akan saya akan selalu kalau nak buat report, saya akan tulis dulu sendiri, kemudian after that baru letak dalam pad draft and then bawa pergi ke balai polis. Dan dekat sana tu memang kena dapat rujukan daripada mereka jugalah, supaya kes tersebut boleh dibawa untuk siasatan. Tetapi kalau kita hanya bertujuan contoh untuk MCMC, SKMM SMC dengan beberapa badan yang lain, mungkin juga report tersebut tidak akan dibuka kes. Tapi kalau dia dibuka kes tu memang agak susah sikit nak tutup lah. Dan
we have to be fair untuk Dayang Syahid sebenarnya. Okay, untuk Dayang Syahid dan juga mangsa juga, suspek dan mangsa, dua-dua belah pihak kita kena bagi ruang, peluang kepada mereka membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Okay, dan yalah, saya tahu mungkin ramai di antara kita yang masih lagi macam komen pendakwah taklah sepatutnya berperilaku sedemikian, tetapi pendakwah ke ustaz ke ustazah ke agamawan ke siapa pun di antara kita, malah saya sendiri pun ada kekurangan di saya masing-masing. Jadi kita kena lihat daripada prospek yang berbeza, bukan daripada segi agama itu sendiri, tapi daripada segi individu. Okey, setiap daripada kita punya kekurangan, punya keaiban. Okey, kalau dari saya ada kekurangan dia, kita pun ada kekurangan kita. Jadi jangan kritik terlalu sangat lah. Okay, pada saya, bukan saya nak support atau sokong dia. Okay, kalau saya support dan sokong dia, maksudnya saya ni menyokong benda apa yang dia buat lah. Okay, seperti mana yang dituduh. So ya, masing-masing punya kekurangan, dan ini ujian untuk dia, ujian untuk mangsa juga. So kita sama-sama berhati-hati. Okay, bagi yang dekat luar sana, jangan mudah percaya. Even though tak siapa pun orang tersebut, jangan mudah percaya dengan kata-kata orang. Misal kata orang kenamaan, orang ada nama, orang ada harta, kita jangan percaya sangat. Okay, anak-anak muda dekat luar sana, jaga diri, jaga peribadi sendiri, and then jaga jaga agama. Okay, itu yang paling penting lah. So I think that's all for me. Thank you very much for watching, and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye bye.